Dan kata China, wahai negara Islam, mari kita bersatu. Kita membentuk satu gabungan lain. Gabungan lain yang versi barat, versi timur, yang sama seperti New World Order yang ada di barat. Kita membuat satu chapter baru, kita membuat satu wang baru, kita buat satu perjanjian baru. Keadilan kita bersama. Dan kita harus bersatu menentang kezaliman yang besar ini. Iran cadang, mari kita bentuk kesatuan tentera Islam. Baru dengar suara Iran. Ini Syiah cakap ni. Tak kira Syiah hari ini, tak kira Sunni, mari kita bersama. Sebab bagi mereka, Syiah Sunni sama. Siapa dia yang diperangin dulu tak penting. Tapi kita bergaduh, mari kita bersama. Saya kadang-kadang segera sekarang kita tubuhkan bersih NATO kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Kata Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Abinasta'in. Assalatu wassalamu ala syafil ambil masalin walihi wa sahbihi ajma'in al-amatir. Tuan Imam yang saya muliakan, Pengurusi Majlis Pengurusi Surau Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dalam Rabiul Awal dan kita juga dalam September. Kebetulan bulan September ini banyak peristiwa yang sangat besar berlaku dalam konteks geopolitik Islam sedunia. Khususnya ialah di Gaza dan sekitarnya. Kita mulakan ayat Al-Quran surah Al-Isra' azman syaitan rajim. Wa in min quratin illa nahnu mulikuha qabla yawman qirah aw ma'azaba adlan syadida kana dzalik bil kitab mastur. Dan di antara negeri yang kami musnahkan sebelum hari kiamat, atau kami beri azab yang pedih disebabkan kezaliman mereka. Karena dari kepada kitab Nasrullah, dan ini telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Negara yang zalim, pemerintah yang zalim akan berakhir dengan nasib yang sama, iaitu Allah musnahkan sama ada kiamat ataupun sebelumnya. Dan Allah mengatakan karena dari kepada kitab Nasrullah, dan ini Allah telah tetapkan dalam kitabnya Lauh Mahfuz. Mari kita kenal apa yang berlaku di Gaza sebelum kita pergi lebih jauh. Di Gaza hari ini telah masuk 710 hari. Hampir 2 tahun umat Islam dizalimi, dibunuh, dilakukan penghapusan etnik secara sepenuhnya. Dan sekarang sudah sampai kemuncak. Mereka telah hapus segala-galanya. Dan bulan September ini, bulan Rabiul Awal ini ialah bulan kelaparan, kematian. Sebab makanan telah dinafikan begitu lama. 4 bulan tanpa makanan. Dan pasukan yang membawa makanan masuk jalan dan ditahan setengah jalan, yang masuk ditahan sepenuhnya. Maka menderitalah umat Islam di Gaza. Negara umat Islam sebanyak 57 negara tidak dapat melakukan apa-apa apabila ditekah oleh Israel. Maka itulah nasib Islam kita di Gaza. Sampai minggu lepas, statistik yang saya kongsi ini ialah 64,000 lebih para syuhada kita yang telah dibunuh oleh Israel. Termasuklah 161,000 lebih yang telah cedera parah sejak daripada 7 Oktober lepas. Statistik ini sangat banyak. Dan sekarang telah tiba masa mereka melakukan kemuncak kezaliman. Gaza dan kota Gaza akan diduduki secara paksa ataupun secara apa cara sekalipun. Dan mereka telah mula masuk ke Gaza 2 minggu lepas, menghancurkan segala yang ada. Mereka menghancurkan apa yang ada dan umat Islam harus keluar. Disebut oleh menteri-menteri mereka, Netanyahu, get out of there. Keluar daripada Gaza. Gaza adalah bumi kami. Bumi mayang kami. Kamu tak ada hak untuk tinggal di sini. Bumi ini bukan untuk Islam. Untuk kami, orang Yahudi. Dan 1 juta umat Islam yang masih berada di Gaza
tidak ada tempat perlindungan lagi. Selain pada mati kelaparan setiap hari, mereka tidak ada tempat untuk pergi lagi, kecuali kematian. Sebadan ditutup sepenuhnya. Dan bantuan yang daripada sumut belum sampai. Dan kelaparan bermerajalela di seluruh Gaza. Ada statistiknya, US telah memelanjakan 1.7 bilion untuk menghancurkan umat Islam. Amerika menjadi penyokong utama di samping Eropah, NATO dan seluruh dunia. Mereka bersama untuk menghancurkan Islam. Al-Kufar al-Miyatin Wahidah. Orang kafir, apa saja agama mereka, mereka boleh bersatu dalam konteks untuk menghancurkan Islam. Setakat hari ini, sebanyak 150,000 tan bahan letupan, termasuklah radioaktif, termasuklah nuklear yang digugurkan ke atas Gaza yang kecil. Gaza, seperti yang disebut dalam kuliah yang lalu barangkali, hanyalah 300 km persegi, sebesar kajam. Dan penduduk yang asalnya 3 juta, sekarang sudah tinggal 1 juta. Kemanakah mereka pergi, tidak ada tempat lagi untuk mereka lagi. Kematian diumumkan oleh Menteri Khas Trump, iaitu Elon Musk. Elon Musk membuat pengumuman, wahai umat Islam, bulan September ialah bulan kemuncak kesesaran kamu. Kamu akan tahu apakah bila datang bulan September ialah bulan kemuncak kemusnahan. Dan kemuncak kemusnahan kamu ialah di akhir September. Sekarang kita 16 September, Hari Malaysia. Pertengahan September, dan mereka sentiasa melakukan kezaliman September. Kalau kita ingat 11 September yang berlaku di New York, ialah sempena tahun besar dalam kalender Yahudi. Dan mereka merancang sesuatu yang besar untuk bulan ini. Antara yang mereka rancangkan untuk bulan September ialah memusnahkan Masjid Al-Aqsa. Itulah barangkali yang Elon Musk sebut satu perkara yang besar berlaku di sini, dan kota Gaza, bukan Gaza, kota Gaza. Gaza keseluruhan daerah tersebut disebut Gaza, dan kotanya akan dimasuki sepenuhnya. Tidak ada seorang pun boleh tinggal di situ, dan Amerika akan membina kembali kota Gaza sebagai kota terbesar dunia. Yang hancur lebur akan dibina kembali menjadi kota terbesar dunia. Diserahkan kepada Elon Musk yang sangat jahat terhadap Islam. Bila datang ke Malaysia, orang Malaysia berduyun menyambut Elon Musk. Dia perancang untuk penghancuran Gaza sebenarnya. Dan dia akan diserahkan kota Gaza untuk dibina apa yang disebut sebagai kota Smart City yang berpusatkan AI. Artificial Intelligence, yang semua kota ini merupakan kota ajaib yang ke-8 barangkali. Inilah cita-cita mereka, dan Perdana Menteri mereka mengisytiharkan bahawa tahun ini sekarang ada big plan yang dirancang oleh Israel untuk umat Islam. Umat Islam harus keluar daripada Gaza, bukan saja Gaza, Palestin, daripada UAE, Saudi, Jordan, Syria. Mereka sebut satu persatu. Tunggu masa. Termasuk Madinah. Inilah yang mereka rancang besar, dan umat Islam masih tidur, kata mereka. Dalam konteks ini, mereka ingin membentuk apa yang mereka rancang satu tahun lepas, iaitu Israel Raya. Ataupun disebut Israel Al-Kubra, iaitu sempadan negara yang mereka tutup daripada Sungai Nil sampailah Sungai Euphrates, Porox di Iraq. Dan mereka mendakwa di antara dua sungai ini ialah bumi mereka. Dan sekarang telah diluluskan oleh Parlimen, tarikh pelaksanaan ialah sekarang. Selama ini 100 tahun lebih, dia berada di atas perancangan kertas. Dan perancangan ini harus dijelmakan untuk sekarang. Bulan September, itu Elon Musk mengatakan satu perkara yang besar akan berlaku bulan September ini. Memang benar, pada 11 September lepas. Mereka pilih 11 September atau sebelum sedikit. Senayan Melayu membuat statement yang terbesar dalam sejarah Israel.
bahawa sekarang pelaksanaan Israel Raya akan dilaksanakan dengan apa cara sekalipun. Oleh sebab itu, pemulaannya Gaza akan dikosongkan. Tidak ada lagi orang Islam dibenarkan tinggal di Gaza. Dan Gaza adalah bumi moyang kami. Dan itulah yang mereka sebut. Yang mereka sebut kereta Israel. Dan ini akan menjadi cabaran terbesar kepada Islam, khususnya di Timur Tengah. Yang pelik ialah negara Timur Tengah yang disebut negara mereka akan diambil Israel menjadi penyokong Israel. Negara Timur Tengah yang disebut satu persatu oleh Israel bakal diambil, mereka ialah penyokong hebat Israel. Sehingga mereka membiarkan Gaza kematian. Gaza dimusnahkan kerana semata-mata untuk mengambil hati Israel dan Amerika. Dan mengikut apa yang mereka sebut Al-Nasir Awsat Piyadina, Piyadina, dan Masjid Awsat telah kami tawan, benar, mereka telah kuasai Masjid Awsat sejak tahun 1967. Masjid Awsat bukan kita punya lagi. Dan mereka akan menjadikan Masjid Awsat Jerusalem sebagai ibu kota yang baru bagi Israel Raya ataupun Israel Al-Kubra. Mereka sebut dalam berita Arab, Palestin hiya asimat an-nizam al-alami al-jadid wa markaz ad-diyanah li-Ibrahimiyah. Dan dia akan menjadi kota kepada negara baru yang mereka sebut Israel Raya dan persatuan agama yang mereka sebut Ibrahimiyah, iaitu gabungan Islam, Kristian dan Yahudi. Dalam konteks ini, Masjid Aqsa bakal diruntuhkan. Sebelum ini dalam teori, tetapi sekarang dipelaksanakan. Bulan September ini pelaksanaan sebab diluluskan oleh Parlimen. Dan mereka akan menggantikan dengan bangunan lain. Dan umat Islam yang lain masih menyokong Israel, terutama di negara Arab, yang pertahankan Masjid Aqsa ialah pemuda-pemuda yang sedikit, iaitu pemuda Hamas, yang mengisytiharkan perang sejak tahun 2003 dengan gelaran Tufan Aqsa, iaitu peperangan pertahanan Masjid Aqsa. Sepatutnya seluruh umat Islam, termasuk Arab dan bukan Arab, bersatu di atas satu suara yang sama, iaitu sama-sama berjuang pertahankan Masjid Aqsa, tetapi tidak. Negara Arab tidak bersama dengan kita. Mereka bersama Israel. Dan inilah yang sangat ganjil. Tujuan Israel ialah untuk menubuhkan negara Israel Raya ini di bawah perancangan New World Order sebagaimana yang kita tahu. New World ini diasaskan pada One World Leader. Dunia ini tidak boleh ada dua pemimpin. Tidak boleh ada China, tidak boleh ada Rusia. Yang hanya adalah Amerika, Israel. One World Government, satu kerajaan saja, yang lain harus tunduk kepada kerajaan induk yang berpusat di Jerusalem. Sekarang mereka berpusat di New York. Pusat pemerintahan mereka akan dipindah daripada New York ke Jerusalem. Yang ketiga ialah One World Currency, dan mereka cadangkan US dollar sebagai currency mereka. Dan One World Religion, iaitu yang mereka sebut Al-Ibrahimiyah yang kita sebutkan tadi. Tetapi ada cabaran yang terakhir ini. Pada 11 September lepas juga, 6 September, di China ada satu pertunjukan, asalnya satu pertunjukan ketenteraan terbesar di atas muka bumi. Yang dilakukan oleh China, sebagai tuan baca dalam akhbar barangkali atau tengok dalam televisyen. Pemimpin-pemimpin dunia yang berkecuali ataupun tidak menyokong Amerika sepenuhnya, mereka dijemput ke Beijing. Dan China ada satu misi yang lain. Bahawa sekarang kamu umat Islam, kamu lihat negara kamu telah dijajah satu persatu. Seluruh negara teluk telah tunduk ke bawah Israel dan Amerika. Satu demi satu negara akan jatuh, termasuk Asia Tenggara. Kemudian Thailand dan Kamboja berperang. Kashmir dan India berperang, semuanya angkara daripada orang sama, iaitu New World Order. Kemudian mereka telah mengusik di Venezuela sekarang. Mereka telah cuba mengusik negara-negara teluk dan mereka melakukan apa yang kita saksikan dalam berita yang dilakukan pada Qatar. Mereka bom Qatar dengan alasan untuk membunuh umbi Hamas. Mereka berbohong. Dan kata China, wahai negara Islam, mari kita bersatu. Kita membentuk satu gabungan lain.
gabungan lain yang versi barat, versi timur, yang sama seperti New World Order yang ada di barat. Kita membuat satu chapter baru, kita membuat satu wang baru, kita buat satu perjanjian baru. Keadilan kita bersama. Dan kita harus bersatu menentang kezaliman yang besar ini. Dan ini telah berlaku sebahagian daripada dunia, separuh per dunia telah berkumpul di Beijing. Beijing telah menunjukkan kekuatan tenteranya. Dan tuan-tuan yang perhatikan dalam televisyen, jangan dia berpaksikan pada BBC, CNN yang ditunjukkan oleh selain pada berita barat, cukup menggerunkan. Menggerunkan betapa tentera China telah keluar begitu ramai. Dan dengan alat-alat peperangan yang terkini. Dan yang cukup menariknya lah, dia dapat menarik negara besar yang selama ini sebahagiannya bersama dengan Amerika. Khususnya ialah India. India dapat dipesongkan daripada berkiblat kepada Amerika, berkiblat kepada Timur. Yang kedua ialah Rusia. Rusia bermain mata di antara dua pihak, Timur dan Barat. Tetapi di Beijing, pastian dibuatkan bahawa Rusia mengatakan bahawa kami baru saja ditipu oleh Amerika. Dalam konteks Ukraine, kami ditipu oleh Amerika. Dan sekarang kami tidak lagi menjadikan mereka sebagai titik rujukan kami. Dan mari kita membentuk satu kesatuan baru. 3 negara utama, Rusia, China dan India bersatu. Kemudian ditarik satu lagi Iran menjadi negara yang sangat besar. Kekuatan 4 negara ini sudah cukup untuk membentuk satu gabungan baru. Kemudian dijemput negara-negara Asia Tenggara, negara-negara Islam, satu demi satu. Dan televisyen China menyiarkan bahawa barisan ini yang melibatkan pemimpin-pemimpin yang agak berkecuali daripada Amerika, yang kurang menyokong Amerika bersama, dan dengan resminya tercipta satu gabungan baru yang namanya belum pasti, tetapi maksudnya lah cabaran kepada New World Order yang sudah ada di barat. Gambar-gambar yang barangkali saya tak dapat berkongsi dengan para jemaah sekalian cukup hebat. Di sini kita lihat mereka mempamerkan teknologi terkini. Teknologi yang ada pada China terkenal dan sangat jauh mengatasi teknologi barat. Di antaranya ialah apa yang mereka sebut sebagai radar mereka yang dapat mengesan F-32 dan F-35. Roket ataupun jet penyerang perang Amerika yang terbaik dapat ditembak sebelum dia berangkat lagi. Dan ini membuatkan Amerika sangat kecut perut. Maksudnya sistem pertahanan mereka tidak dapat menahan lagi apa yang dipamerkan oleh China buat pertama kali. Gambar-gambar di sini saya tak dapat kita kongsi. Tuan-tuan boleh masuk kepada Facebook saya, Karya Tumarufah, dan tengok gambar yang saya maksud tadi. China develops world's first 6G weapon that can blind F-35 in second. Dia dapat malfunction segala GPS. Dan perkara ini telah berlaku ketika peperangan di Pakistan dengan India. Ketika itu India masih bersama dengan Amerika. Dan apabila jet yang dibina oleh Perancis bertembung dengan jet yang dibina oleh China, maka GPS yang digunakan oleh India dimalfunction dan buta di udara. Maka dengan mudah ditembak jatuh 6 jet ditembak serentak. Maka dalam masa 16 jam, India telah kalah di tangan Pakistan yang disokong oleh China. Dan tak pernah siapa terbayang bahawa Pakistan boleh menangi ke atas India. Tetapi teknologi China mengubah segalanya. Begitu juga apa yang dipertontonkan ialah Mighty Dragon K-20 yang boleh daripada udara menyelam ke dalam air, yang Amerika tidak punya. Jet ini boleh terbang masuk dalam air. Dan di bawah air ada submarine China yang menggunakan laser untuk menembak kapal selam yang lain. Oleh sebab itu, Taiwan ialah menjadi tema. Amerika ingin mengkuraharakan peperangan di Taiwan
Sekarang, kapal selam China telah mengawal Taiwan sepenuhnya dan menembak sebarang gerakan kapal selam lain dengan menggunakan laser, maka Amerika berundur perlahan daripada Taiwan. Dan itulah yang dipertontonkan di Beijing. Dan antaranya ialah Amerika mempunyai jet pengepung yang hebat, B-2. Tetapi China memperpamerkan H-20 yang lebih powerful daripada B-2 yang sangat dibanggakan oleh Amerika. B-2 telah ditembak jatuh oleh Yaman buat pertama kali. Ini ialah di antara yang dimaksudkan, termasuklah di F-5C. Saya tak dapat tuan saksikan gambarnya. Peluru pepandu yang sangat menakutkan, FT, boleh teruskan masuk ke apa? Buka, boleh saya buka. Boleh tolong buka pispa saya. DF-5C dan juga apa yang disebut AJX-00. Ini semua dipamerkan di China. Tak ada, berita di Malaysia tak akan keluar. Sebab Malaysia merujuk berita barat, tak akan keluar. Kemudian, lautan tentera China dipamerkan. Ini disaksikan DF-70 ialah semua senjata baru yang belum dilihat lagi. Dan baru ini, sebahagiannya diberi pinjam kepada Iran. Iran telah menghancur leburkan Tel Aviv hanya dengan sebahagian teknologi yang dipunyai oleh China yang diberi pinjam kepada Iran. Di antaranya ialah apa yang disebut sebagai laser marine. Laser marine yang boleh menembak tanpa diketahui oleh musuh. Dan inilah gambar yang terakhir barangkali. Satu senjata yang nama pun melada lagi. Yang boleh sampai daripada China ke Amerika. Menghancurkan Amerika dalam masa beberapa minit. Dia pada kelajuannya hyper dengan bukan supersonik tapi hypersonik. Yang boleh menerusi langit, benua dan sampai ke Los Angeles. Ini ialah yang dipamerkan oleh China. Apakah sikap Taiwan? Apakah sikap Amerika? Amerika tidak dijemput. Amerika's hegemony is crumbling. Amerika dari segi pertunjukan senjata tadi seperti seolah-olah pertunjukan senjata ini kalau dibandingkan dengan teknologi inilah the arts, the state of the arts. Teknologi terkini yang dipunyai oleh Timur yang sebahagiannya tidak dipunyai oleh Barat. Dan China menjemput semua yang hadir. Peserta-peserta dijemput. Barangkali Malaysia juga ada, saya tak pasti. Sebagai China's New World Order. Dan ini dilakukan oleh CNN. Cukup menarik, CNN yang menamakan bukan New World Order tapi China's New World Order. Bukan Chinese, China. Tuan-tuan, apa yang menarik di sini? Rusia memberi komitmen, tapi jangan kita percaya sepenuhnya. Rusia memberi jaminan bahawa kami bersama dengan gabungan baru. Kami tidak main mata lagi walaupun diserah satu Ukraine pada kami. Rupa-rupanya sebelum ini, Amerika serahkan Ukraine kepada Rusia. Rusia serah Syria kepada Amerika. Dan fair and square. Tetapi Amerika belot di Ukraine. Sekarang Putin mengetahui bahawa apa yang dijanjikan oleh mereka di Ukraine bohong. Dan cukup untuk dia mengambil sikap bahawa gabungan baru menjadi pilihan yang terbaik. India juga demikian. India ialah agen Amerika sampai ini. Tetapi dia juga dibelot di Amerika. Amerika akan belot bukan Amerika. Yahudi di belakangnya. Israel di belakangnya yang belok dalam setiap perjanjian. Allah telah menyatakan dalam surah Al-Baqarah. Mereka akan membaling perjanjian mereka ke belakang mereka. Mereka tidak akan tepati. Dan ternyata mereka telah dikhianati. Dan terakhir ialah mereka mengkhianati Qatar. Qatar dibom habis-habisan. Tujuannya lah untuk menghancurkan Hamas. Mereka berbohong. Mereka menggunakan alasan yang palsu.
Tuan-tuan yang mati, maka China calls for new global governance system dan build on fairness, not bullying the world order. Itulah tajuk berita yang besar. Maka bermula dengan di China, apakah tugas pertama gambar ini? Tugas pertama ialah menolong Iran. Mereka memberi komitmen bahawa sekarang bangsa bersatu sedang merancang untuk menahan ekonomi ataupun untuk boikot ekonomi Iran, dan kali pertama gabungan ini memberi usaha jaminan bahawa kami akan gunakan veto kami. China dan Rusia berpakat untuk menggunakan veto bahawa boikot ekonomi ke atas Iran akan gagal. Itu tugas pertama. Dan ini memberikan harapan. Ya. Ini ialah harapan. Dan ini digambarkan oleh penganalisis India bahawa the greatest power shift in century ini sedang dibicarakan sekarang. Bahawa bukan lagi berkiblat ke barat, tetapi sekarang dunia mula lihat ke timur. Tetapi dia bukan satu gabungan resmi lagi. Dia sebagai satu gabungan cadangan. Dan kalaulah ada mesyuarat yang khusus, ada perbincangan khusus, maka dia akan dinaik taraf sebagai satuan yang bernama seperti mana New World. Apakah yang laku pada mereka? Amerika is being left behind. Dia akan keserangan dan bersama dengan Israelnya. Dia akan terkatung-katung dengan NATO dan Israel. Separuh dunia menukar pandangan ke timur. Dan matlamat China, dia ada agenda tetap. Ialah Taiwan. Taiwan yang sedang diperhati rapat oleh Amerika yang sedang mencetuskan peperangan di sini. Maka barangkali dengan gabungan ini Amerika terpaksa berfikir 10 kali. Selain pada itu, kalaulah gabungan ini terbentuk, mereka mengatakan tiada peluang Amerika untuk mengalahkan Timur. Tiada peluang. Dari segi senjata, dari segi bilangan, sebab di China saja, kumpulan di kawasan Timur, India campur dengan Pakistan, campur Bangladesh, campur dengan China, sudah menjadi separuh penduduk dunia ataupun lebih. Dari segi bilangan, kelebihan berpihak pada Timur. Dan kelebihan lagi apabila Rusia, China telah memberi jaminan bahawa mereka akan floating cadangan untuk boikot ekonomi Iran yang dirancangkan akan dibicarakan di Bangsa Bersatu dalam bulan depan ataupun selepas ini. Apa yang berlaku ialah mereka terus mengganas. Bagi mereka, Gaza telah mereka punyai. Sekarang teruskan pengambilan tanah di West Bank. West Bank ialah yang selain daripada Gaza di bawah Palestine Authority, termasuklah yang Jerusalem yang mereka telah tak tawan, maka segera ditampah kepada bumi Israel. Dan mereka sekarang mengganas di West Bank. West Bank akan menjadi sama seperti Gaza. Dan sekarang bermulalah kezaliman mereka lakukan ke atas West Bank yang sebahagian lagi bahagian Palestin yang dipimpin oleh Mahmud Abbas. Mahmud Abbas adalah penyokong kuat Israel. Sekarang negaranya bakal diambil Israel. Syria, Gaza ataupun teruskan. Syria mereka telah ambil dapat 1/3 daripada Syria. Semasa di bawah Bashar al-Assad, Bukit Golan dipegang oleh Syria. Bila jatuh Bashar al-Assad, 1/3 bumi Syria telah dapat ditawan oleh Israel. Bukit Golan dapat dikuasai sepenuhnya oleh Israel dengan pemerintahan Islam baru. Kemudian satu daerah lagi yang selepas Golan namanya Suaidat. Suaidat juga telah hampir jatuh kepada Israel. Satu lagi Panterah juga sudah jatuh kepada Israel. 3 kawasan, 1 Golan yang besar, 3 pasar telah jatuh, Panterah telah hampir jatuh, Suaidat telah jatuh. Syria dari prinsipalnya dia telah dapat dikuasai sebahagian oleh Israel. Dan mereka membesarkan kawasan yang mereka ingin cadangkan ini. Dan mereka mula menduga Mesir. Mesir
dengan alasan bahawa mereka ingin bom ataupun mereka ingin menyekat bantuan masuk daripada Rafah, mereka sengaja bom ke Sinai dan dia mencabar Mesir. Tetapi Mesir adalah penyokong kuat Israel. Tetapi ini juga mengganggu kawan yang menyokong Israel. Dan dia juga mencetuskan sebab perancangan Sinai akan diambil oleh mereka. Dan mereka mengharapkan Presiden Sisi bersama mereka. Sebab mereka rancang daripada awal lagi untuk menjatuhkan Presiden sebelumnya, Al-Mursi, dan digantikan dengan Sisi yang bekerja rapat dengan Israel. Tetapi tidak semua tentera Mesir bersama dengan Sisi. Yang ketiga ialah Armenia dan Azerbaijan. Jadi, yang sentiasa berperang sebelum ini, Azerbaijan ialah sebagai proksi kepada Israel, Amerika. Dan kita lihat juga dipermainkan oleh Amerika dalam usaha untuk supaya apa yang secara usul diuntukkan umat Islam sama ada di Armenia, sebab Armenia sekarang satu negara yang sangat pelik. Tiba-tiba negara yang minoriti Islam telah menjadi majoriti Islam dalam masa sangat singkat. Armenia yang asalnya Islam telah bangkit tetapi dengan cepat. Berbeza dengan Azerbaijan. Azerbaijan masih lagi sebagaimana asalnya. Kebangkitan Islam sangat-sangat perlahan. Bahkan sebahagian besar penduduk Azerbaijan hanya ada pada nama. Berbeza dengan Armenia. Dan Amerika telah ambil peluang di atas dua negara ini. Apa yang mereka lakukan masih belum jelas. Dan Sudan juga mereka telah masuk. Bulan September ini bulan untuk mengacau seluruh dunia. Tujuannya apabila Masjid Aqsa telah dimusnahkan, umat Islam tak ada peluang untuk datang menolong Palestin dalam pertahanan Masjid Aqsa. Itu maksud mereka. Dan mereka terus mengacau di Bosnia Herzegovina. Mereka kacau Bosnia, Serbia dengan Croatia. Yang sentiasa ada pertindahan sepadan. Dan mereka besarkan krisis ini supaya tiga buah negara ini diambil peperangan. Tujuannya bimbang kalau umat Islam di Bosnia akan bangkit dan membantu Palestin dalam konteks pertahanan Masjid Aqsa yang mereka rancang untuk diruntuhkan. Selain pada itu, Indonesia harus dijatuhkan. Presiden Prabowo harus dijatuhkan. Sebab dia bercakap dengan tegas di bangsa satu, perjuangkan Gaza. Bukan Palestin, Gaza. Maka kebetulan ada rusuhan, ada berlaku clash di antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang asalnya untuk menuntut keadilan. Dan mereka masuk di celah-celah. Mereka telah masuk di celah-celah ini. Menghasut supaya rakyat menentang kerajaan. Maksudnya supaya Prabowo dijatuhkan. Sebab mereka bimbang sebesar Indonesia apabila dijatuhkan, dimusnahkan Masjid Aqsa, di sinilah yang bakal datang. Mereka bimbang pendekar-pendekar Indonesia, pesilat-pesilat daripada Asia Tenggara, pejuang-pejuang yang datang daripada Asia Tenggara akan bersama dengan Palestin untuk pertahankan Masjid Aqsa. Jadi mereka masuk di celah-celah demonstrasi yang berlaku di Jakarta. Indonesia boleh jadi negara yang dirancang oleh mereka. Benar mereka merancang. Unsur mereka telah masuk. Mungkin kita boleh bincang masa lain. Mereka masuk juga di Nepal. Sehingga mereka menghasut rakyatnya menentang kerajaan. Sehingga Perdana Menteri mereka, tim Latar mereka lari tanpa pakaian, dikejar oleh rakyat. Dan mereka masuk dari celah ini. Sebab rakyat tidak tahu apakah yang diambil oleh mereka. Ketika rakyat pertahankan keadilan, hak mereka, dan datang di celah-celah antara rakyat yang melakukan perusahaan, unsur lain yang datang, masa yang datang. Mereka menghasut supaya rakyat menjatuhkan, dan hasilnya Perdana Menteri mereka terjun sungai di Nepal. Di belakangnya lah orangnya sama. New World Order. Jangan-jangan negara kita juga, kita hati-hati. Ketika kita menuntut keadilan, mereka masuk di celah-celah keadilan. Dan mereka membesarkan apa yang mereka sedang rancang. Kita sangat bimbang, dan inilah yang melakukan bahawa mereka mengatakan bahawa kita akan hancurkan Gaza sepenuhnya. Untuk menghancurkan Gaza dan Masjid Aqsa, mereka harus para-perandakan seluruh dunia umat Islam.
dan Hamas mengatakan kami terima untuk minta senjata. Amerika rancang minta senjata. Israel menentang. Padahalnya mereka sama-sama. Yang satu yes, yang satu no, tapi mereka sebenarnya inilah lakonan mereka. Maka mereka menetapkan tempat perbincangan. Amerika menetapkan tempat perbincangan di Qatar. Ketika perbincangan bakal untuk ceasefire, Israel menyerang Qatar. Inilah the last straw. Inilah the last straw, peristiwa yang besar berlaku dalam September yang disebut oleh Elon Musk. Tetapi ini baru permulaan. Only the last straw can break the camel's back, kata pepatah Inggeris. Ini akan menjadikan satu titik tolak yang besar. Dan mereka bom tempat persidangan perbincangan antara Israel dan Hamas. Yang terkorban ialah Hamas. Pemimpin Hamas terselamat kerana mereka keluar dewan sodak. Mereka keluar dewan dan mereka sodak. Dan mereka bom ketika telefon ditinggal ke atas meja. Telefon sangat bahaya. Mereka bom telefon. Yang mati telefon lah. Mereka sodak di bilik sebelah. Pemimpin Hamas yang sedang berunding selamat. Israel melancarkan serangan ke atas Doha. Dan cuba bayangkan dalam masa yang beberapa hari. Mereka menghancurkan perunding antara, maksudnya lah Amerika memberi seolah peluang untuk Israel menghancurkan mereka yang terlibat. Sebab di Gaza mereka beri bantuan dan mereka membunuh rakyat Gaza ketika mengambil bantuan. Sekarang mereka guna kepada perunding dan mereka hancurkan pemimpin utama Hamas melalui bom di mana tempat berlaku. Pada mulanya dirancang di Mesir. Kalaulah ini dah berlaku di Mesir, Mesir yang kena. Dan mereka memang rancang untuk hancurkan Mesir. Sedangkan Mesir penyokong Israel. Dan sekarang mereka menyerang Qatar. Qatar ialah penyokong Amerika utama. Base militeri terbesar Amerika berada di Qatar. Bahkan Qatar membiayai seluruh militeri Amerika di Qatar. Bahkan negara lain di sekitarnya. Qatar yang membiayainya. Sekarang tiba masa Qatar dihancurkan. Berbudi kepada musuh. Kinilah akibatnya. Dalam konteks ini kita lihat. Yang menariknya adalah jet pejuang yang melakukan serangan ke atas Qatar. Dia serang daripada Laut Merah. Menerusi Saudi. Maksudnya langit Saudi terbuka untuk serangan ke atas Doha. Saudi penyokong yang sama. Dan cukup menarik, yang jet pejuang mendarat di Qatar selepas dia bom Qatar. Dia mendarat di Qatar. Ini berita-berita daripada bukan Islam, bukan daripada CNN. Berita-berita yang tidak resmi, yang tidak diakui oleh BBC. Dahlah serang Qatar, turun di Qatar. Macam rompak rumah, makan di rumah tu, tidur di rumah tu. Dia menunjukkan bahawa tak ada apa. Islam tak ada apa-apa yang berlaku pada kami. Dan Israel mengatakan kami membunuh beberapa orang pemimpin, termasuk pemimpin tertinggi. Mereka bohong. Esok bersyuarat kembali. Yang dikatakan telah terkorban, yang syahid malam tadi, pagi esok mereka bersyuarat kembali. Tunjuk kepada CNN. Kami tidak terbunuh. Yang terbunuh memang ada 3-4-5 orang. Termasuk orang Qatar. Yang terbunuh, yang syahadat semalam ialah sebahagian daripada ahli-ahli Hamas betul. Tetapi pemimpin tertinggi salah di sebelah. Mereka terselamat. Tetapi kata Israel, dengar betul. Kalaulah kami tak dapat bunuh mereka kali ini, mereka masyarakat lagi, kami akan bom lagi. Apa maksudnya? Kalau masyarakat Mesir akan bom. Kalau masyarakat di Saudi akan bom. Itu maksud dia. Between the lines, negara yang akan mengadakan tempat premis untuk ceasefire akan dibom. Itu maksudnya.
Dan inilah menjadikan semangat perjuangan kami. Kami, sama ada kami syuhada ataupun kami menang. Dua pilihan. Kami tidak ada pilihan ketiga. Kata pemuda Hamas, kami bersedia. Kami bersedia. Apabila ditawarkan demikian, dan apakah yang sikap Qatar? Qatar terperanjat. Baru saja Trump datang pada Qatar memberi jaminan apa cara sekalipun Qatar akan dilindungi sepenuhnya oleh Amerika dan Israel. Tak sampai 2 bulan, 3 bulan telah diserang oleh Amerika dan Israel. Tak mungkin Amerika tidak menyerangnya. Ini kerjasama antara duanya. Dan oleh sebab itu, kata Qatar, kamu tak tahu Amerika, sekiranya 5.1 triliun yang kami telah berikan kepada Amerika. Kami tarik balik hari ini. Kamu akan jatuh. Sekiranya kami tarik 5.1 pelaburan kami, sebahagiannya kami bagi percuma. Yang sebahagiannya kami sebagai pelaburan, kami tarik hari ini, kami batal perjanjian ini, kamu akan jatuh esok. Benar atau tidak? Kita tengok. 5.1 ditarik balik. Dan ini memerajakkan dunia. Apa yang berlaku di Qatar, ini mengubah senario dunia. Lebih lagi apabila ada pertemuan negara-negara Arab dan negara Islam juga dijemput, termasuk Indonesia, termasuk Pakistan. Dan dia membentuk satu lagi pasukan yang tidak resmi, NATO bersih Islam. Yang NATO ditubuhkan satu masa dulu ialah untuk membela Israel. Untuk membela Israel. Itu asalnya. Sebab sekarang diputuskan dalam perbincangan bahawa sebagaimana mereka menubuhkan NATO untuk membantu Israel, sekarang kita perlu ada satu ikatan tentera di kalangan Islam yang bertindak sama seperti NATO. Dan respon daripada Qatar, respon daripada UAE, daripada Saudi, konon daripada luaran, Mesir juga, dan seluruh Islam bunyi satu suara sekarang. Sama ada mereka ikhlas dengan suara ini atau tidak, kita akan lihat dalam episod seterusnya. Untuk perjumpaan di Qatar, mereka menyatakan pendirian mereka masing-masing menyokong Qatar. Tetapi hati mereka kita tak tahu. Qatar terus menelpon Trump. Tuan janji baru 3 bulan lepas. Kami bagi hadiah kapal terbang kepada Tuan. Kami bagi 1.4 trilion cash. Tuan memberi jaminan bahawa kami akan menjaga Qatar dan kawasan Teluk yang bersama dengan Israel sepenuhnya. Tapi Tuan telah pelot sekarang. Ya ke? Saya sebenarnya, saya tak tahu kata Tuan. Jangan bohong dengan saya. Ini dirakamkan suara percakapan. Telefon tak tahu. Cari rakaman suara antara dua ini. Bani Tamim, Ali Syekh ini telah bertukar pandangan dan sangat marah. Sangat-sangat marah. Dan mereka sangat marah. Baru saja kami perjanjian dibuat. Bantuan dibuat. Kami beri segala-galanya. Kata Trump, yang menyerang kota bukan saya, Israel. Tengok, dia nak bohong lagi. Dah bohong. Berbohong untuk menutup bohong. Dunia mengetahui dia bohong. Dia mengatakan kami tidak buat saya tidak buat. Kami bagi hadiah Boeing pada Tuan. Kami bagi emas yang banyak. Baru kita tahu apa yang dia bagi. Kami bagi segala-galanya. Ini kartun menggambarkan apa yang berlaku. Kata-kata ini, if you ever free stupid, remember, Qatar gave 400 million US dollar, jet to give a gift to Trump. In return, Trump gave a green light for Zionism to bomb Qatar. Dua-dua pakat untuk hancurkan. Bagi hadiah banyak-banyak dan guna hadiah itu untuk bom Qatar. Israel kehabisan wang. Minta daripada negara Teluk. Termasuk Saudi, UAE, daripada Qatar. Dan trilion ini disegera dihantar kepada Israel. Israel bom negara yang bagi hadiah. Dia tulis ini stupid. Bukan saya tulis. Dan mukafa'atun kabiratun liqatal ala trillionats. Bagi trilion balasan bom
berbaik kepada mereka yang tidak pada musuh. Kita bagi hadiah triliun, balasan kita dapat bom. Kata penganalisis ini. Dan inilah disebut miliarat qatar al-adifat. Bahasa hadar awal aqab min Trump ba'da qadhu Qatar. Dan selepas dapat jutaan bertrilion duit, maka hadiah pertama yang Trump beri ialah sebuah bom yang menghancurkan Qatar. Itu maksudnya. Dan terang, ini direkod oleh apabila percakapan dengan Qatar, dia kata sebenarnya Arab ni bodoh sungguh. Dia tahu kita nak musuh mereka dan kita tolong kita. Hukam Arab azal al-Arab walau kana asyad min zalik la wajadtuhum fihi muttaqiin. Terjemah Ustaz, sila berterjemahlah. Terjemah. Menyakit hati ya. Arab ni sebodoh-bodoh orang. Arab ni sebodoh-bodoh. Kita bunuh habis orang Islam, dia masih tolong kita. Bodoh sungguh. Terang kata. Lepas dia buat bergaduh dalam telefon dengan pemimpin kota. Bukan saya kata, dia yang kata. Tak ada tempat untuk duduk. Dia kalau kita tak bagi tongkat, dia tak boleh berdiri. Ini maksudnya, fihi muttaqiin. Kalau kita tak bagi tongkat pada dia, orang Arab tak boleh bancak, tak boleh jalan. Tuan-tuan semati. Pakcik kita pun menyatakan sedih dia. Dan Israel pun memperluaskan neraka ni. Dan pakcik pun bagi bantuan pada saya juga, minyak-minyak. Sekarang di Syria pun ditipu oleh Israel dan Amerika. Amerika memberikan peluang kepada pakcik kita untuk memegang sekejap Syria bersama dengan Asyarah. Sebenarnya proksi kepada Israel dan Amerika. Dan dibelok juga sekarang. Pakcik bos tahu dia sedang dibelok oleh Amerika. Dan Syria diserang oleh Israel. Sedangkan mereka buat kerja bagi proksi untuk Israel. Sama seperti Qatar. Itu sebab Trump mengata pemimpin Arab termasuk semua Islam. Maksudnya Arab itu Islam. Bodoh sebodoh-bodoh. Bukan saya kata, Trump kata. Tak akan keluar dalam berita kita. Dan tuan-tuan semati. Inilah yang disebut. Apa yang berlaku, walaupun yang mati ialah Hamas, tetapi dia mengubah. Dan Teluk akan berbalak selepas ini. Satu soalan. Military base di Qatar ialah kekuatan tentera Amerika terbesar di Timur Tengah. Kenapa terjadi? Rupa-rupanya masa serangan itu, sistem pertahanan semua dimalfunction. Tak berfungsi. Ketika serangan dibuat, semua sistem yang diletakkan oleh Amerika di Qatar dan Timur Tengah tak berfungsi. Maksudnya mereka bersedia untuk bom. Amerika bersedia untuk bom. Jangan bohong kalau dia kata tahu. Dan kata Iran, rupa-rupanya Qatar pun tak aktifkan dia punya sistem pertahanan. Dia tapi masa Iran serang dulu, tak boleh lalu Qatar. Kata Iran perli sekarang. Qatar ketika kami minta langit anda untuk kami serang, Israel tak bagi. Tapi sekarang kamu buka pada Israel serang kamu. Itu maksud dia. Kena perli tuan-tuan. Dan ini Perdana Menteri mereka terkial-kial. Kita panggil mesyuarat cepat. Semua negara Islam kita panggil. Dan masing-masing menunjukkan sokongan. Ini adalah pemimpin negara Arab. Mengatakan bahawa kami, Qatar tidak perserangan. Kami akan bersama. Kali ini tidak siapa ada. Kami tahu bahawa Israel ini jahat. Baru tahu. Dia baru tahu ya. Dan Amerika, bukan Afrika. Afrika muncul. Kami juga Arab. Kami juga akan pertahankan. Ni, pemimpin muda ni yang tak takut siapa ni, tuan. Ni, pemimpin ni tak takut siapa ni. Berapa kali dan nak dibunuh oleh mereka. Masih hidup lagi. Masih hidup lagi ni. Kami juga bersama dengan Qatar. Suara telah muncul satu persatu. Indonesia kata kami bersama Qatar. Pakistan kata kami bersama Qatar. India pun kata kami bersama Qatar. Dan semua negara Arab bersama Qatar.
dan wang Arab akan beralih arah. Kalau benar, sebagaimana yang disebut oleh UAE ini, pemimpin Dubai ini, duit yang disalurkan kepada Amerika akan ditarik balik. Kalau betul, kita harap betul. Dan ekonomi Amerika akan hancur. US dollar akan hancur. Tuan-tuan yang masih ada forex, cepat-cepat malam ini. Ini saya ambil mata berita yang pas. Semua beri persetujuan. Sama ada Algeria, negara Afrika, negara timur asalkan Islam, bahkan bukan Islam. Mereka menyatakan sokongan pada Qatar. Bagaimana kekuatan Qatar, serangan Qatar ini sangat luar biasa. Boleh mengubah sejarah dunia. Dan berita-berita yang kita petik, panggilan untuk persidangan tergempar luar biasa. Di Doha dihadiri oleh sebahagian besar Nabi Islam. Yang berlangsung 2 hari lepas, hari Ahad dan hari Isnin, hari Selasa, dan mereka telah buat keputusan yang sangat memanjakan. Termasuk Arab. Saudi juga memberikan sokongan. Tapi ini kita kena ingat tuan-tuan, ini di space-nya. Di bawah perlu kita tahu. Tapi pada sisinya, mereka bersama untuk satu suara. Pertama kali Islam boleh bersatu. Walaupun ketika Gaza diserang habis-habisan, mereka tidak bersama Gaza. Kali ini mereka satu suara. Barangkali hikmah ilahi. Barangkali apa yang kita tak faham sedang berlaku. Pakistan join. Kami juga support Qatar. Luar biasa kuat. Pakistan dan semua all of Muslim world joins hand in hand against Israel. Ini berita yang kita dapat hari ini. Hasil daripada 2 hari persidangan. 2 hari. Semalam dan 2 hari pas. Dan 15 September, 2 hari semalam, Qatar Arab declare war ke atas Israel. Benar atau tidak, saya tak pasti. Ini berita yang tidak resmi. Bukan keluar daripada CNN, bukan keluar daripada BBC, tetapi keluar daripada berita pribadi. Yang keluar berita ini ialah penganalisis Amerika. Penganalisis ini dia bersifat pribadi. Dia membuat analisis yang pribadi. Tidak kuat berita ini. Tapi kita dengar, apakah ini benar-benar berlaku? Qatar dan Arab telah declare war semalam. 15 September. Hari ini 16 September. Hari Malaysia. Sangat penting. Barangkali inilah yang Elon Musk sebut. Barangkali ada yang lebih besar. Iran cadang, mari kita bentuk kesatuan tentera Islam. Baru dengar suara Iran. Ini Syiah cakap ni. Tak kira Syiah hari ini, tak kira Sunni. Mari kita bersama. Sebab bagi mereka, Syiah Sunni sama. Siapa dia yang diperangin dulu tak penting. Tapi kita bergaduh, mari kita bersama. Saya cadangkan segera sekarang kita tubuhkan bersih NATO kita. NATO ditubuhkan untuk takat Israel. Yang tentera kita sangat puji NATO. Mereka mengatakan NATO lah menyebabkan bosnya selamat. Bohong. Sekarang Iran kata tiba masa kita lupa Syiah Sunni sekarang. Dicadangkan semalam. Hari ini ada positif. Dibayangkan sekiranya 4 negara ini Bangladesh, Indonesia, Turki, Iran, Tunisia membentuk satu front yang baru. Dengan segala sumber ekonomi yang ada. Termasuk Iraq yang menjadi AJM Malaysia juga bersatu tentang mereka. Ini pelik kita. Kita tahu Iraq dijatuhkan oleh mereka dan melantik wakil mereka, proksi mereka. Dan juga mengatakan kami bersama dengan Kasar Islam. Ini banyak lagi kita boleh tengok apakah benar atau tidak sepas ini. Dan mereka sebut Arab NATO. Apakah ini akan menjadi jelmaan ataupun sebagai satu retorik? Dan sebenarnya perkara ini telah dicadangkan berbanyak tahun lepas. Turki dengan Mesir telah bincang lama, tetapi bukan untuk menentang Israel, tapi untuk membantu Israel. Sebelum ini, pakatan ini yang mereka sebut sebagai GCC, Gulf Cooperation Council, telah dicadangkan lama. Tetapi untuk membantu Amerika menentang perganasan, maksud yang menentang Islam. Dan kita aktifik balik satu ini. Kata Iran kita buat baru. Kita buat baru dan kita buat gabungan United Arab Army. Nama pun tak selesai lagi. Sebab semalam baru cadang.
Semalam bercadar, hari ini sedang bincang nama tak selesai lagi. Itu umat Islam. Dia tak boleh nama pun tak boleh selesai lagi. Tetapi pentingnya adalah umat Islam bersatu untuk menjaga kepentingan umat Islam. Pertama kali suara ini keluar. Dan apa yang berlaku di Timur Tengah ini, analisis daripada Serambi News Indonesia, dia mengatakan satu perkara yang besar. Satu titik yang besar berlaku di Dhahab. Walaupun satu peristiwa kecil, yang mati hanyalah 6 atau 7 orang saja, tetapi dia merupakan the last straw. The last straw can break the camel's back. Kalau kita ambil jerami banyak-banyak, tuan-tuan, letak tanpa kaunter, dia akan patah belakang. Kalau kita letak satu jerami, tak patah. Kita tambah satu, mesti ada satu point yang belakang unta jatuh. Itu the last straw, can break the camel's bone. Dan adakah Dhahab menjadi the last straw? Adakah Dhahab menjadi the last straw? Sebab Saudi pun mengatakan mereka tidak bersama mereka lagi. Boleh percaya tak? Ibn Salman yabhatu sabila ilgha ba'd as-safaqat aslihah ma Amerika wallati tahattas at-trillion ad-dollar wa tawjih hadha al-amr ila Rusia wa Sin. Boleh percaya tak? Apa dia Ustaz? Tulis terjemah. Sayang kita ni Ustaz saja. Tak boleh bahasa Arab. Arab mengatakan, saya nak ambil semua wang saya yang pergi Amerika itu, bawa ke China dan Rusia. Kita sokong Rusia pula. Ini kata-kata. Tidak betul lah. Kalaulah ini dikatakan tuan, esok Amerika jatuh. Israel jatuh esok. Kalau benar kata-kata ini, esok Amerika jatuh. Percaya. Sebab Amerika hanya bergantung pada wang telur sekarang. Tapi nanti dulu, kita tengok lagi esok. Dan diulang oleh Mesir. Ingat ya, Saudi, langitnya digunakan untuk diserang Dhahab. Langit Saudi digunakan untuk menyerang Dhahab. Ingat satu perkara. Dan akuan pemimpinnya bahawa dia akan ambil semua wangnya dan daripada Amerika itu dibawa ke China dan Rusia untuk membantu pakutan gabungan tentera baru. Kalau benar, Alhamdulillah. Kalau tak benar, kita kecewa sekali lagi. Dan Mesir mengatakan, kami juga sama. Kami juga bersama dengan negara Arab yang sedang merancang untuk menentang Israel. Sedangkan Mesir bergantung hidup pada Israel. Buktinya, kami hantar 20 buah jet sekarang untuk ke Dhahab. Sekarang kami hantar. Rupa-rupanya, iring kapal terbang pada menteri dia. Presiden dia takut ditembak dalam jalan. Iring Presiden, rupa-rupanya kita ingat betul-betul dari hantar 20 biji. 20 cuma bila tu lah. Berita kata 20 biji. Rupa-rupanya iring Presiden. Kita ingat betul-betul bagi ke Dhahab. Mati dulu. Kita tengok dulu. Dan Israel mengatakan, kamu ingat Mesir. Kamu hidup kerana kami. Minyak kamu, kami punya. Air pun kami yang bayar. Kami baru bagi kontrak minyak. Kami ambil Gaza ni untuk kamu. Kami ambil Gaza ni dan kami bagi kontrak minyak untuk kamu Mesir. Kamu ingat ke? Kamu ingat ke? Kita baru bincang. Baru pecah rahsia, tuan. Kalau tak dia sebut, Israel tak sebut, kita tak tahu. Bila dua pompak bergaduh, kita tahu bagaimana mana dia curi. Maka saya tak tahu. Dan Mesir ta'nish ala al-ghaz Israeli. Mesir itu hidup kerana ada minyak, gas daripada Israel. Israel dapat daripada Turki. Turki dapat daripada Azerbaijan. Pecah rahsia. Bila Mesir kata dia bersama dengan negara Arab, pecah rahsia. Kalau tidak dia nyatakan sokongan, tak pecah lagi. Jangan tengok CCN, saya tengok berita Arab. Dan Iran mengatakan kami hantar supersonik ke Qatar. Kami hantar benar-benar. Sebelum ini, Qatar musuh kami. Kami nak gunakan langit dia, tak boleh. Sekarang kami hantar pada dia. Tolong dia. Dia dalam susah sekarang. Orang susah kita tolong. Saudara kita. Iran hantar hypersonic ke Qatar. Hari ini. Dan pemimpin Saudi mengatakan bahawa
kami bincang dengan Iran. Ini cukup bagus. Saudi dengan Iran begitu renggang, dirapatkan tengah kotak. Dengan bom kotak, Iran dengan Saudi boleh duduk sekali. Cukup luar biasa. Cukup biasa dan Amerika Israel bersalah langkah. Dia menyatu Palestin. Dia sangka dia dapat hancurkan pembebasan Hamas, tetapi Allah merancang. Sekurang-kurangnya surface. Di luar, di dalam kita belum tahu. Dan tuan-tuan semati, apa yang sebut di sini ialah rata berita bahawa Saudi juga menerima letupan. Benar atau tidak, saya tak pasti. Dan langit Saudi digunakan oleh Israel untuk menyerang Qatar. Dan Qatar strike back. Dan dia menyatakan kami akan kena balas. Kali ini kami tak percaya lagi mereka. Kami tidak percaya lagi sebab Trump wa'adana bil himayah summa ta'udna bil khianah. Dia bagi jaminan untuk jaga kami, tapi dia khianah kemudian. Kami lawan. Sekarang kami lawan mereka. Benar, kota lawan, tapi jiran-jiran belum mesti. Sekarang mereka bagikan green light mereka bersama Qatar. Dan sekarang kata Qatar, kami gunakan serangan pertama ekonomi. 5 triliun yang kami bagi, kami tarik balik. Baru kita tahu triliun, tuan. 5 triliun. Kalau tazik tu daripada mereka, hancur malam ni mereka. Esok insyaAllah. Tastin. Merdeka. Kalau benar apa yang disebutkan. Ditambah pula dengan UAE tarik 5 triliun lagi. So dia tarik 10 triliun lagi. Habis. Habis. Merdeka esok insyaAllah. Apakah ini perancangan Allah? Ataupun inilah retorik? Dan tuan-tuan, pertama sekali ialah 5 triliun akan ditarik. Tak tarik lagi. Ini perkataan saya sebelah kanan. Andainya Qatar, Saudi, UAE, Kuwait keluar aset dari US, maka US dan Israel tersungkur belah depan. Tadi saya kata malam ini belah depan, insyaAllah. Dan Yaman kata, wahai Qatar, kenallah siapa kawan, siapa lawan. Selama ini anda menuduh kami sebagai pengganas. Sekarang uang 5 triliun itu jangan bagi kepada siapa-siapa, bagi pada kami. Bagi pada Yaman, kami Yaman akan hancurkan Israel. Cukup 5 bilion. 5 triliun itu kalau bagi pada Yaman, kami hancurkan malam ini Israel, kata pemimpin. Pemimpin tentera Syiah Yaman, Hati. Dan itu adalah sebuah kata dibinasihat oleh Yaman kepada Qatar, ya lajna manu la taqdul yahud dan nasara awliya. Jangan kamu ambil Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin kamu, sebagai pelindung kamu. Jangan sekali-kali. Sekarang kamu dapat bahaya. Kamu sudah mendapat habuan daripada kamu menyokong Yahudi dan Nasara selama ini. Dan kata seorang bekas pemimpin ataupun penganalisis naked Amerika, penganalisis Amerika, dia mengatakan sebenarnya Qatar tidak sedar yang Amerika buka base military di Amerika, di Dubai, di Saudi, di seluruh Kedah Teluk, bukan untuk pertahankan negara Teluk, tapi untuk pertahankan Israel. Itu kamu tak faham dari awal lagi. Siapa dia kata? Penganalisis. Penganalisis Amerika ini, Tucker Carlson nama dia. Tuan-tuan cari, dia seorang penganalisis. Dia mengatakan, kenapa kamu tak tahu? Kamu sangka Amerika ni baik sangat dengan kamu. Sebenarnya ialah untuk gunakan langit kamu untuk menghancurkan negara yang menjadi musuh kepada Israel. Dan kami, Amerika, mengucapkan terima kasih kepada Saudi yang benar-benar melindungi Israel. Tanpa Saudi, tak mungkin wujud Israel. Itu kata-kata mereka. Tanpa Saudi Arabia, tak mungkin wujud Israel. Bukan dalam kata ini, ada kata lain yang saya tak maklum bawa. Sekarang, keputusan semalam, kita tukar haluan kita daripada ke timur. Kita ambil China dan Rusia. Tuan-tuan, masa Rasulullah, di sebelah timur ada Parsi, sebelah barat ada Rom. Mula-mula Parsi kalahkan Rom.
Kemudian Rom kalahkan Parsi. Lepas tu Islam kalahkan dua-dua. Kita ingat ini. Kita ambil ini, kita hebat. Mula-mula Rom kalah. Lepas tu Parsi menang. Lepas tu Rom menang. Akhirnya Rom dikalahkan oleh Islam. Parsi dikalahkan oleh Islam. Kita harap ini yang berlaku. Sekarang untuk masa transit ini, mari kita fokus ke Timur. Kita tengok kesan apa yang berlaku oleh Amerika selama ini. Dan ini sebab Trump jelas khianat. Dan bye-bye Amerika. Ini berita pagi tadi. Bye-bye Amerika ialah sebagai keputusan mesyuarat di Doha selama 2 hari. Bye-bye Amerika, selamat datang. Welcome Russia and China. Kami putuskan. Tapi tuan-tuan jangan percaya lagi. Umat Islam ni dia boleh berubah lagi esok. Esok boleh berubah lagi. Tapi sepakainya kita si canggih ni. Esok belum pasti. Dan Iran, Qatar serang bersedia untuk menyerang Israel. Ini keputusannya. Dan katanya telah mula. Saya tak pasti benar atau tidak. Ini berita tak resmi. Saya petik ini berita rakyat yang tidak resmi. Yang tidak disiarkan oleh CNN. Mungkin benar, mungkin separuh benar. Tuan-tuan, bulan September ialah untuk menghancurkan Islam. Mereka mula dengan Gaza, mereka masuk pada West Bank, Lebanon, Syria, Yaman, Iran dan akhir Qatar untuk malam ini. Esok belum pasti. Mungkin esok Turki. Mungkin Mesir. Mungkin di mana saja tempat ada ceasefire, perundingan untuk gencatan senjata, maka di situ akan menerima bahana. Dan Israel terlambat Qatar, Al-Qadim, A'nas. Qatar, kamu kena ingat, ini baru bunga-bunga yang bakal datang untuk hancur kamu lebih hebat lagi. Kamu tunggu. Al-hujum alaikum laisar al-akhir. Ini bukan yang terakhir. Ini baru pertama kami hancurkan kamu. Maksudnya benar-benar dia khianat. Benar-benar Amerika khianat. Dan tuan-tuan, segera Siasat Agung, Siasat Amerika datang ke Israel, baru datang ke sampai semalam, berdua hari lepas, dan memberi janji, apapun kami bersama kamu, hancurkan semua negara Islam. Sekarang kami bagi green light untuk hancurkan semua. Ini barangkali yang disebut Elon Musk. Elon Musk mengatakan bulan September, bulan yang sangat besar akan berlaku. Apakah ini akan berlaku? Saya tak tahu. Dan apa yang dikeluarkan ialah US Secretary Marco Rubio says Israel has the right to defend itself, can strike anywhere in the world without US support. Sekarang Israel bebas untuk melakukan sebarang. Barangkali inilah yang dimasukkan Elon Musk. Ini hanya keluar dari berita rakyat. Ini bukan berita utama. Malam ini saya ambil berita rakyat. Boleh jadi benar, mungkin separuh benar. Atau sebaliknya. Dan kata Perdana Menteri Israel, Hamas akan hancur. Kami akan ikut dia ke mana-mana. Sama seperti kes 11 September. Di kes 11 September ada watak bernama Osama bin Laden. Sama dia ada wujud atau tidak, memang dia wujud. Mungkin dia mati sebelum dah lama. Sebelum 11 September lagi dia dah mati. Nama digunakan oleh mereka. Menjadi aset mereka. Kemana saja Osama pergi, dia akan ikut dan hancur negeri itu. Kata Osama pergi Afghanistan, dia hancur Afghanistan. Tak jumpa Osama. Osama pergi ke Pakistan, dia pergi Pakistan. Tak jumpa. Pakistan jumpa katanya. Rupa-rupanya jumpa, dia kalah. Amerika kalah di Afghanistan, kalah di Pakistan. Dan untuk malu keluar siapa, dia kata Osama telah mati di Pakistan. Kuburnya tak mahu beritahu. Sekarang dia jadi ke Hamas sebagai Osama bin Laden baru. Ke mana Hamas akan mesyuarat, di situ dia akan Ini dapat kita faham daripada katanya, kita akan hancurkan Hamas sama seperti Bush mengatakan kita akan hancurkan Osama bin Laden. Osama tak jumpa, tapi 3 buah negara hancur. 3-4 negara Islam hancur, Osama tak jumpa. Dan akhirnya mereka kalah di Pakistan, mereka malu untuk keluar, mereka mengatakan tugas kami di Pakistan telah selesai, Osama telah kami bunuh, dan kami boleh keluar dari Pakistan. Rupa-rupanya mereka kalah di Pakistan. Kalau kami tak dapat mereka di Qatar, ke mana saja mereka mesyuarat, kami akan ikut, kami akan bom. Tak nampak jelas. Skrip mereka sama.
cara mereka untuk hancurkan Islam dan mereka ingin membentuk Israel Raya antara dua sungai, Mesir sampai ke Iraq. Maksudnya semua negara itu termasuk Madinah akan dilakukan seperti ini. Ini ialah perancangan mereka yang Allah lebih merancang. Dan Israel mengatakan bahawa Pakistan dulu kita masuk. Kenapa tak marah? Kita pergi cari Osama bin Laden. Dia sebut di Bangsa Bersatu. Ataupun di Bandar Dunia. Dan kami lakukan kepada Doha sama seperti kami bukan marah Doha. Kami marah kepada Hamas. Itu sebab kami serang Doha. Tak marahkan nyamuk, bakar kelambu. Sebagaimana yang kita kejar ISIS yang ditubuhkan oleh Israel dan Amerika menggunakan peluang Saudi, di belakangnya Saudi, bercita-cita untuk membina sebuah empire yang besar dan akan menghancurkan Islam. Dan dia datang dengan wajah Salafi dan ingin menghancurkan umat Islam. Dia tidak berperang dengan Israel, tetapi dia memerangi umat Islam. Inilah yang mereka rancang. Dan ini digunakan oleh Israel dan Amerika untuk menghancurkan Islam, menggunakan ISIS sebagai item mereka. Tetapi Allah merancang yang lain. Sekarang dalam kabinet di Israel, mereka bergaduh sama sendiri. Sebab apa yang dilakukan oleh Netanyahu tidak disepakati hatta oleh komander perang mereka sendiri. Oleh menteri perang mereka sendiri. Mereka bergaduh dan mengikut seorang pemimpin Israel. Netanyahu telah gila. Akal dia telah tak hilang. Dia telah melakukan apa yang tak boleh dipikirkan lagi. Dia lakukan sebagai orang gila. Bukan kita kata. Pengelisi mereka mengatakan. Dan Donald Trump sebagaimana kata jangka. Konteks kota jangan bimbang. Ini kali terakhir tak berlaku lagi. Kami akan janji bahawa Israel tak akan serang kamu. Dan Israel kata, kamu akan kena lagi pasti. Kata, kamu akan kena lebih dahsyat lepas ini. Amerika kata tak, saya jamin. Ini kali terakhir. Itu pun salah. Itu masalahnya budak-budak ni lah. Budak-budak nakal ni. Dia tak beritahu saya. Kalau beritahu saya, tak apa, kata Trump. Saya kawan mereka. Tengok cara mereka main. Seorang menjadi baik, seorang jadi jahat. Dua-dua lakukan bersama. Dan China sekarang dilihat. New World Order, new version telah menjadi alternatif. Dan China as a new global power. Sekarang, pengasisan mereka, Jeffrey yang tuan-tuan lihat, ini 500 tahun dominans barat ke atas dunia berakhir hari ini. Hari ini dengan serangan Israel ke atas Doha, ke atas Qatar, menandakan 500 tahun dominans barat telah berakhir. Bukan saya kata. Pengasih mereka mengatakan, sebab bila 3 buah negara berpadu, India, China dan Rusia, sudah cukup walaupun tanpa Iran. Lebih-lebih lagi Iran bersama mereka. Dan Korea Utara mengatakan kami bersama dengan Pakatan Baru. Maka habislah Amerika. Dan al-amr alladhi lam takun Amerika talamannah tahaqqaq al-yawm amam an-unzur alam istafah al-Qaeda Rusia wa Sin wa Korea Shimaliyah. Jambari ila jam. Dan sekarang 3 buah negara, China, Rusia dan Korea Utara mengatakan komitmen akan berganding bahu untuk sama-sama membentuk Pakatan Baru ini menjadi tonggak kekuatan yang baru yang akan menghancurkan Pakatan Barat. Benar atau tidak, kita saksikan bila dalam yang akan datang. China memanggil supaya kita bina satu sistem baru. New governments, build on fairness, not kezaliman dan sebagainya. Maka marilah kita mulakan satu ikatan baru. Dan sekarang tugas pertama seperti kita sebut tadi ialah untuk menjaga atau mengelak daripada dunia membuat boikot ekonomi ke atas Iran. Itu tugas kami pertama. Pakatan ini walaupun tidak resmi lagi telah ada dalam cadangan tetapi telah dimuktamadkan dalam mesyuarat di Beijing sebagai cadangan proposal. Dan oleh sebab itu Qatar telah menjadikan China sebagai rujukan baru dan Qatar telah berpaling kepada China dan Rusia
dan Timur Tengah telah mengalami satu titik tolak yang baru. BRICS ialah sebenarnya telah dirancang sejak daripada peperangan 3 kali lagi. Bila Rusia telah dibekok ekonomi, maka karbon asas kepada karbon baru ini asalnya dengan BRICS. BRICS telah berjaya kali yang kedua selepas ini. Gabungan ini selepas mereka bercadang untuk menyelamatkan Iran daripada boikot ekonomi. Yang kedua ialah untuk menolong Venezuela. Venezuela sekarang sedang diambang peperangan baru. Amerika tiba-tiba masuk ke Venezuela. Konon-kononnya untuk memerangi dadah. Bohong. Tetapi di situlah minyak yang masih belum dikuasai oleh China. China belum kuasai, tapi sudah menguasai separuh China. Venezuela, Amerika masuk dengan 20,000 tentera, 22,000 tentera dan diambang peperangan antara Amerika dengan Venezuela. China masuk sebab Venezuela dengar ada pakatan baru, asalnya China seorang, sekarang mengajak pakatan baru menolong Venezuela. Dan barangkali Venezuela ialah kesan kedua daripada pakatan tentera baru. Tuan-tuan, peperangan sudah hampir meletus. Tetapi saya berita yang kita baca, Amerika tarik perlahan undur daripada Venezuela dan menunjukkan kekalahan pertama Amerika dengan ada belum lagi resmi. Kekalahan pertama mereka apabila mereka telah undur perlahan. Kapal perang mereka undur perlahan. Bukan kalah. Kami undur perlahan jauh daripada pantai Venezuela. Itu berita hari ini. Tuan-tuan cek, di CNN tak akan beritahu. Sebab di sana juga ada Reyes. Reyes dikuasai oleh China sepenuhnya di dunia. Dan Reyes ialah teknologi baru. Lebih mahal pada petroleum. Dan Venezuela mempunyai Reyes yang banyak. Malaysia juga ada banyak Reyes. Malaysia juga akan kaya raya, insyaAllah. Dan lebih menarik, Malaysia mempunyai Reyes di bawah 3 buah negeri miskin. Lagi mana tak? Paling banyak Terengganu. Kedua Kelantan. Ketiga Kedah. 3 akan jadi kaya, tuan insyaAllah. Sekarang, bukan lagi petroleum yang menjadi perhatian utama. Reyes. Saya pun tak tahu apa Reyes ni. Ni nama-namanya adalah Silicium oxide, bauxite dan sebagainya. Namanya tatuan daripada sains nuklear lebih awal dari saya. Ini ialah harta baru dunia. Emas baru dunia. Tetapi Venezuela menguasai sebahagian daripada Reyes dan peperangan akan meletus. Tetapi China, Pakatan Baru telah mengambil alih. Amerika undur perlahan dan kemenangan pertama. Barangkali juga Timur Tengah akan dapat lihat kesan kalau benar apa yang berlaku dalam persidangan 2 hari lepas. BRICS. Pakatan negara-negara yang menentang Amerika telah mula mencetak wang. Ini didasarkan pada wang emas dinar. Emas dinar telah dicetak dengan duit BRICS $150 lain bakal mengganti US dollar jatuh dan kita lihat duit Malaysia naik mendadak. Bukan duit kita kuat tetapi duit US jatuh. Kita sudah happy. Duit kita $1 RM4 dah. Tapi bukan, jangan suka cepat tuan-tuan. Jangan happy cepat. Tapi sebenarnya duit Amerika jatuh mencuram. Maka duit kita naik ke atas sementara. Dan trade without the West. Mari diserukan oleh Pakatan Baru Timur. Mari kita adakan urus niaga adil, saksama, fair and square. Without a US dominance. Dan China sekarang menggemparkan ekonomi dunia. China telah dumps US dollar dan membeli gold sebanyak-banyaknya selain daripada Reyes, dan kejatuhan Amerika tidak dapat dielakkan lagi. Jatuh Amerika, jatuhlah Israel sebagaimana yang Allah telah janjikan dalam surah Al-Isra. Dan itulah yang kita harapkan. Dan la takun asah, tidak berlaku kiamat sehinggalah umat Islam memerangi Israel, memerangi Yahudi, sehingga orang Yahudi kalah dan mereka lari berlindung di balik batu dan pohon.
Sehingga pohon dan batu mengatakan, Ya Abdullah, tahu, betul ada orang Yahudi bahkan saya datang bunuh dia, kecuali pohon Al-Raqqa yang tidak bercakap demikian. Dan masa akan tiba. Jangan tanya bila, sebab Allah tidak ikut jadual kita. Allah ikut apa yang dirancang. Jangan tanya bila, sebab ada orang tanya saya. Kata yang berperang di Palestin, di Gaza ini pihak benar. Kenapa tak benar? Saya kata, Tuan Tan Sri, yang tanya saya Tan Sri. Tan Sri, Allah tidak guna jadual kita. Dia guna jadual sendiri. Jadual dia ialah, dia sebut lagi ini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa in min qaratin illa nahnu mulikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha 'adzaban syadida kana dzalika bil kitab masura. Dan ini telah dicatatkan di dalam kitab Lauh Mahfuz. Allah tulis dah. Itu jadual dia. Jangan tanya kita bila. Jangan tanya sebab jadual kita nak cepat. Allah tidak, dia sudah tulis. Kana dzalika bil kitab masura. Dan kata ahli tafsir, kitab katabullah wa qada abramahu la budda min wuqu'i wa huwa mastur fil mahfuz. Dan Allah telah buat jadualnya terlengkap dalam Lauh Mahfuz sebelum dunia ini ada. Dan dia mengikuti jadual yang telah ditentukan. Hari ini Hari Malaysia, selamat menyambut Hari Malaysia. Ingat satu pesanan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Nahnu qauman adna Islam. Kita dimuliakan dengan Islam, oleh Allah dengan Islam. Kita mulia kerana kita Islam. Fa ta'ala al-izzah bi ghairihi, sekiranya kita mencari kemuliaan selain pada Islam, Allah akan hina kita. Kalau Allah mengatakan wa halallahul bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba, mengharamkan riba. Itu ialah peraturan Allah. Sekiranya kita mencari kemuliaan selain pada Allah, kita jadikan selain pada sistem Allah, kita tiba-tiba ambil kapitalisme, liberalisme, pragmatisme dan ekonomi, menjadikan riba sebagai asas ekonomi negara, maka Allah akan hina kita. Allah istiharkan riba umpamanya diperangi oleh Allah dan Rasul. Kita pula jadikan dasar ekonomi negara kita sebagai kapitalisme, liberalisme, pragmatisme yang menjadi interest sebagai asas pada negara. Beli rumah mewah dengan interest. Sampai sekarang tak habis bayar interest. Beli kereta dengan interest. Riba interest tu. Buat pinjaman dengan interest. Menjadi saksi kawan buat pinjaman bank, kita jadi saksi. Sama saja. Yang saksi yang ambil sama saja. Beli kereta pada dengan interest. Datang masjid dengan kereta dengan interest. Rumah yang 3,000 buat solat. Habis anak beranak tu bersolat situ. Harapkan surga. Dan saya tutup dengan kata, nahnu qauman adna Islam fa inna ta'ala al-izzah bi ghairihi adzanullah. Dan kata Sayyidina Umar, kita Allah muliakan Islam. Sekiranya kita memilih daripada Islam, Allah akan hina kita. Negara kaya raya termasuklah rakyat, tetapi rakyat miskin. Mari kita ambil iktibar, barangkali ada tak kena dalam konteks kita menjadikan Islam sebagai segala-gala panduan hidup kita. Dan mari kita kasih saya dan Tuhan. Saya minta maaf dan saya tutup dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan Muhammadan ma huwa ahluhu